Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda follow page TechWare, anda tahu yang TechWare baru sahaja launch gaming mouse terbaru mereka. Ada 3 model. Yang pertama kita ada belah kanan saya iaitu EXO-L yang berharga RM79. Manakala yang tengah ni kita ada EXO Plus yang berharga RM109 Malaysia. Dan yang paling kiri kita ada yang paling otai, yang paling mahal, EXO Elite yang berharga RM139 Malaysia. Untuk yang berwarna hitam, kalau warna putih harga dia mahal sikit, RM149 Malaysia. So sebagai tech reviewer dekat Malaysia, saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk bedah siasat ketiga-tiga gaming mouse TechWare ni. Kita nak tengoklah dia punya performance, dia punya outlook, dia punya design tu macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Dan kalau anda bermurah hati, jangan lupa untuk share video ni dekat anda punya Facebook dan tag saya Ashraf Jeffrey. So dalam video kali ni saya nak review ketiga-tiga line up terbaru TechWare EXO Gaming Mouse. Jom. Okay, first kali kita akan unbox EXO-L yang berharga RM79 ni. So, dekat kotak dia ada tulis 16.8M RGB color lighting, 5M click lifespan mechanical switches, 6400 dpi resolution, 22.5G acceleration, 66 IPS tracking dan dia punya berat 69 gram. Okay. Alright, so ini dia EXO-L. Dalam kotak dia memang tak ada apa-apa, just kadar mouse. Buku manual pun tak ada, memang tak perlu pun buku manual. Jadi kita tengok dia punya outlook dululah. So first impression saya tentang EXO-L ni, saya kalau tak silap saya honeycomb dia lagi kecil compare dengan Cooler Master MM710 yang saya guna. So ini dia MM710. Sekejap. So ini, kotor sikit, maaf siap rambut lagi. So Cooler Master MM710 punya honeycomb ni lagi besar compare dengan TechWare EXO-L ni. Dan kalau kita tengok jaring-jaring pun TechWare EXO-L lagi kecil compare dengan Cooler Master Cooler Master MM710. Dan dari segi saiz, TechWare punya saiz lagi besar dan lagi kurus sebenarnya compare dengan Cooler Master MM710 ni. Lepas tu kita tengok dia ada bagi tahu yang dia punya berat tu 69 gram. Adakah betul 69 gram? Jadi inilah keperluan saya beli benda alah ni, bukan untuk cek tepung berat mana, tapi kita nak cek berat untuk mouse yang kita review. Okay, so kalau tengok berat dia 74.7. Saya cuba jauhkan dia punya kabel, maybe dia punya kabel menarik berat untuk mouse ni. So kita letak macam ni. Still 74.8 gram lah. Jadi apa yang diiklankan tu tak selari dengan apa yang kita dapat dekat mouse ni. Ataupun mungkin saya buat macam ni, tapi macam tak adil lah pula kan kalau kita angkat macam ni kan. Memang kalau angkat tinggi memang lagi ringan lah. But it's okay. Still bawah daripada 80 gram. Jadi tak berapa berat lah. Sekarang saya nak tengok dari segi smooth tu. Saya nak compare dengan MM710 yang saya guna. So ini mousepad. Saya letak Cooler Master juga dekat sini. By right kita boleh bezakan lah. Sekejap Cooler Master macam ni. Kalau ikut pemerhatian dan juga feeling saya, Cooler Master lagi smooth dari segi pergerakan compare dengan TechWare EXO. Dia macam TechWare EXO ni kan, dia macam ada geseran yang kuat berlaku. Di bawah ni kalau kita tengok ada 4 mouse feet. 1, 2, 3, 4 plastik. Dan untuk MM710 dia ada 3 saja. 1 yang besar dekat atas, 2 yang kecil dekat bawah ni. Dan memang betul, kita dapat rasa yang ada geseran ataupun mouse TechWare EXO-L ni lagi berat compare dengan MM710 ni. Okay, dari segi outlook pula kita letak tepi dulu sebab video ni tentang video TechWare EXO, jadi kita fokus kepada EXO lah. So kalau kita tengok dari segi design, belah kiri kita ada logo untuk TechWare tu dan branding EXO belah kanan dia. Dan yang anda nampak bawah ni, benda ni lah yang BBNU nak ni.
RGB punya light. Dan dia punya button ada 6, satu kiri, 2 kanan, scroll button, DPI button, 2 yang extra dekat belah kiri ni lah. Oh, dia punya feeling bila kita tekan, dia punya switch ni agak solid kalau nak compare dengan Cooler Master MM710 ni. MM710 ni belah kiri extra button dia seriously sangat mudah tertekan Yang ni memang tak selesa bila saya main Fortnite. Dan untuk TechWare EXOL ni agak solid Dia guna Huano punya mechanical switch dan dia boleh tahan hingga 5 juta kali klik kalau saya tak silap lah. Lepas tu dia punya RGB ni kita boleh adjust guna software dari TechWare. Dan kita tengoklah kan dia punya RGB macam mana. Jadi kita boleh download dia punya software dekat TechWare punya page lah. Jadi dia ada 2 software untuk TechWare ESO ni. Untuk TechWare ESO Lite dia memang ada satu dedicated software compare dengan TechWare ESO Plus dan juga TechWare ESO Elite. So inilah dia punya interface. Senang kan, saya tak payah screen record. Dan kita boleh, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, ada 6 programmable button, 1 kiri, 2 kanan, lepas tu 3 scroll, lepas tu DPI 6, lepas tu ada 2 extra button dekat belah kiri ni lah. Dan kita boleh tukar dia punya LED. Dekat tab LED ni ada DPI mode. DPI mode ni dia jadi macam ni. So maksudnya kalau kita tukar, yes, kalau kita tekan dia akan bertukar warna. Lepas tu kita ada colorful light. So ni colorful light. So kita boleh nampak dia rainbow. Okay, pink tu dia akan bergerak slowly ke belakang. Lepas tu kita ada rainbow. So rainbow dia macam mana? Rainbow dia just macam color cycle sajalah. Lepas tu kita ada flow. So flow ni yang lawa biasanya. Yes. So kita boleh nampak warna tu dia bertukar. Hijau, merah. Ni flow dia lah. Lepas tu kita ada walk. Apa tu walk? Saya pun tak pasti. Oh, walk dia berkelip-kelip macam tu. Lepas tu ada 4 season. Okay, ni season yang pertama. Season yang kedua. Ya kot, dia just kadar tukar warna macam tu kan. Lepas tu kita boleh off lah kalau kita tak nak. Dan dia punya effect tu kita boleh control dia punya speed. Kalau kita nak laju kita boleh naikkan ke 8. Kalau kita nak slow kita boleh turunkan kepada 1 lah. So dari segi RGB dia memang tak ada masalah. Dekat mouse ni pun kita boleh set makro. Lepas tu dekat advance ni kita boleh nampak yang DPI setting dia kita boleh set kepada 6 DPI. Paling tinggi kita boleh set hingga 6400 DPI macam yang paling bawah ni. Dan paling rendah kita boleh set hingga 200 DPI lah. Moving speed kita boleh set dari 1 hingga 11, double click speed 1 hingga 11 juga, rolling speed 1 hingga 11 jugalah. Dan tentang dia punya sensor, jom kita test accuracy. So 1, 2, 3, let's go. Of course test ni dia tak tepat sebab dia juga ada faktor luar which is saya punya scale. Saya actually tak pandai sangat main dengan apa kita cakap FPS punya game yang laju-laju, shoot punya game tu. Saya main Fortnite pun memang nasib je, kalau boleh tembak tu puas hati. Okay, dia ada 30 saat. Okay, so yang dia punya accuracy sangat tinggi sebenarnya compare dengan MM710. Sebelum saya buat video ni saya dah test MM710 punya accuracy. Okay, nice. So kita punya target ada 42 hit, 10 miss, 1.7 per second. Lepas tu kita punya click ada 42 tanpa ada sebarang miss. Nampak pro saya di sini. Lepas tu total score 252. Lepas tu target efficiency 81%, click accuracy 100%. Memang dari segi accuracy, walaupun dia pakai sensor yang saya tak pernah dengar dia punya sensor, iaitu SP6651. Sebelum saya buat review ni pun saya dah google apa tu SP6651. Saya tak jumpa apa-apa detail tentang SP6651. But macam anda tengok tadi, dari segi accuracy memang terbaik untuk ESOL ni. Sekarang kita akan beralih ke ESO Plus yang berharga RM109. Kita tolak tepi dulu surface saya ni. Dan ini dia ESO Plus. Alright, so dalam kotak dia pun tak ada apa-apa selain dia punya mouse. Kita tepikan mousepad ni. Dari segi design ataupun outlook dia, saya tak rasa ada sebarang perbezaan antara ESO Plus dan juga ESOL. Macam sebiji sama. Dia punya kiri, okay, kita tengok dia punya kiri pun sama. Lepas tu dia punya kanan tu pun sama. Kabel dia pakai arrow kabel sama. Seriously, macam tak ada beza langsung. Kalau tengok, mampus.
Saya dah tak tahu yang mana ESO Plus. Okey, ada tulis. Jangan risau, ada tulis ESO Plus dan juga ESOL. Dan dekat sini pun kita boleh nampak ada perbezaan DPI 6400 dan juga 10000 DPI lah. Okey, kita tolak tepi dulu. So dari segi design memang tak ada beza antara ESOL dan juga EXO Plus. Kita tengok dari segi spesifikasi lah kan. Dia customizable 16.8M RGB, so sama juga. Lepas tu polling rate 1000Hz, sama juga. Dia punya tracking 220 IPS, okey, lagi bagus daripada TechWL ni. 30G acceleration, lagi bagus daripada TechWL. 6 fully programmable button, sama 6 button yang kita boleh program balik. Dia punya sensor dia pakai PixArt 3327. Okey, yang ni dia pakai sensor yang lebih bagus compare dengan tadi. Okey, sekarang kita tengok juga. Okey, dia punya DPI dia boleh cecah sampai 10000 DPI. Dia pakai Huano switches, tapi kali ni dia punya lifespan tu lagi tinggi. Dia boleh tekan sebanyak 10 juta kali. Yang lain dah sama saja. So ini EXO Plus. Saya rasa kita tak perlu check dia punya RGB macam mana, sebab dia punya software dia bergabung dengan software ESO Elite. Jadi kita tengok RGB pada ESO Elite lah. Dari segi berat, okey, sekali lagi kita check. Saya bimbang orang kata saya cuba menjatuhkan TechWare. Jadi kita check sekali lagi dia punya berat. Okey, kita buka kabel. Kali ni kita terus buka kabel. Ini dia EXOL. Okey, kita dah on. Sepatutnya 69 gram, tapi apa yang kita dapat ialah 75.8. Kalau tadi 75.1, sekarang kita dapat 75.8. Kita cuba lempar dia punya kabel jauh-jauh. Sekarang saya dah lempar dia punya kabel jauh-jauh dan berat yang kita dapat still 75.8 lah. So apa yang TechWare iklankan dekat dia punya kotak 69 gram tu saya tak pasti adakah dia tulis bukan termasuk apa-apa ke. So far tak ada, dia memang just tulis 69 gram. So sekarang kita akan buka yang dia punya eksklusif model yang paling mahal, harga 139 untuk warna hitam dan juga 149 untuk warna putih. Dia punya packaging kalau compare dengan tadi, yang ni memang nampak eksklusif lah. Kalau tadi dia boleh gantung, dia just kotak biasa, kotak murahan, tapi kali ni dia pakai hardcover punya kotak. But for me as a seller, saya rasa kotak yang macam tadi lagi bagus sebab kita boleh gantung, senang untuk saya jual lah. So dalam ni kita ada extra rubber feet, extra mouse feet, ataupun kita panggil juga dia sebagai mouse kit, dan kita ada mouse tu sendirilah. Kita tak ada buku manual. Yes, kita memang tak perlukan buku manual sebenarnya kawan-kawan. Okay, mouse dia. Sekali lagi saya rasa yang design dia sebiji sama dengan dia punya adik-adik lah. Jadi saya susun, kasih anda nampak sikit. Supaya nampak sama, saya pun buka dia punya kabel juga. Okay, kabel dia kita buka dan kita buang jauh-jauh. Pam. Okay, right. Sekarang apa yang kita nak buat ialah anda cuba teka. Anda cuba teka mana mouse yang tu. Kita tukar. Cuba teka yang mana? Tulis dekat ruangan komen. Belah kiri sekarang mouse EXOL ataupun yang tengah ni ESO apa, yang belah kanan ni ESO apa. Saya dah tukar. Jadi anda tulis jawapan anda dekat belah kiri, kita tengok. Okey, sekarang kita tengok jawapan kita. 1, 2, 3. So belah kiri kita ada EXO Elite. Okey. Di belah kanan kita ada ESOL, di tengah-tengah ada ESOL, dan di belah kanan kita ada ESO Plus. Anda boleh tengok yang dia punya design sebiji sama, dia punya size sebiji sama, dia punya reka bentuk, dia punya RGB, dia punya honeycomb sebiji sama. Saya tak dapat bezakan. Sekali pandang kalau kita tengok di belah atas, kita memang tak nampak apa-apa beza tentang ketiga-tiga mouse ni lah. Macam tadi lah, kita setiap boleh main macam ni lagi, main teka-teka Okey, yang mana? Sekali lagi kita main. Sekali lagi. So, yang mana ESOL, yang mana ESO Elite, yang mana ESO Plus, kita memang tak tahu. Saya cuba teka, yang ni ESO Plus, bukan, ini Elite lagi. Ini Plus, bukan, ini L, dan ini Plus. Okey, saya pun tak tahu, seriously. Memang nampak sebiji sama. Jadi, saya tak tahu kenapa TechWare buat 3 SKU untuk satu line up
dengan design yang sebiji sama. Of course dia punya technical specification tu berbeza lah. Untuk Elite dia punya polling rate masih lagi sama, customizable RGB pun sama. Lepas tu dia punya IPS tracking tinggi 400, 50G acceleration. Dia punya sensor dia pakai yang boleh dikatakan agak bagus. Kebanyakan mouse yang flawless, walaupun bukanlah flawless sangat, antara mouse yang top dekat dunia ni dia pakai PixArt 3389, which is sama dengan saya punya Cooler Master MM710 ni. Lepas tu kita ada dia pakai Huano switches yang mana dia punya ketahanan tu lagi tinggi compare dengan dia punya adik-adik, iaitu 20 juta kali klik sekali. Okay, so dia pakai Huano switches yang tahan 20 juta kali klik. Lepas tu dia punya RGB tu dia boleh multiple modes. So yang ni kita nak test untuk kali ni. Tapi sebelum tu, sama juga saya nak test berat dia. Saya takut saya bagi info yang salah kepada anda. Nanti ialah anda kata saya macam main-main dengan TechWare. So berat dia sepatutnya 69 gram. Still 70. Okay, kita cuba letak macam tu. 74.4. Kita dapat 74.7, 74.6. Maksudnya dia still bukan 69 gram seperti yang dia iklankan lah. So di sini berlaku misleading lah. Saya rasa TechWare kena ubah benda ni, ataupun dia kena ubah apa yang ada dalam mouse ni supaya dia jadi 69 gram. Okay, kita tengok dia punya RGB lah. BBNU, budak-budak baru nak tahu tentang RGB. Jadi kita kena test dia punya RGB sebab dia boleh buat multiple modes. Apa yang dimaksudkan dengan multiple modes tu pun saya tak pasti. Alright, kabel double blade, dia pakai Aero cable which is ringan. Dia sama dengan Cooler Master MM710 yang saya guna. Dia lagi bagus compare dengan Glorious Model O. Dia punya kabel, Glorious Model O punya kabel kan, kalau ada benda yang tertindih memang terus tak detect sebenarnya. Dia boleh putus-putus macam tu. So ini mouse kita connect dekat saya punya surface. Lepas tu kita tengok dia punya RGB macam mana. Saya dah test sebenarnya. Saya dah install dia punya software. Kalau compare dengan TechWare EXOL yang saya buka tadi, dia punya RGB tu nampak ada perbezaan sikit lah sebenarnya. Alright, so kalau kita tengok dia punya software, okay, saya tepikan sikit So anda boleh nampak software dia punya interface sedikit berbeza compare dengan TechWare ESOL tadilah. So dekat sini kita boleh nampak customizable button belah kiri. Kalau tak silap saya, software ni lebih kurang sama interface dia dengan TechWare Top Plus, kalau saya tak silap lah. So dekat sini kita boleh control dia punya lighting. Okay, lighting dia kita boleh pilih, ada banyak lighting. Sekarang kita try colorful tail. So dia jadi tail macam ni, anda boleh nampak perbezaan. Dan kita boleh try juga star twinkle. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. So neon. So neon dia just berwarna neon dah. Dia berwarna neon. Then colorful streaming yang paling lawa. So ini sajalah. Then tak nampak apa-apa berbeza juga. So dia ada debounce time, lepas tu polling rate, lepas tu DPI setting dia dah boleh set sampai 16,000 DPI. Lepas tu kita pun boleh buat XY independent. Maksudnya kita nak main belah kanan secara vertical, secara horizontal saja dengan X axis ataupun Y axis secara vertical. Kita boleh set lah dia punya DPI tu secara berbeza. So kita test dia punya accuracy. Kita restart. Okay, ready? 1, 2, 3. Anda boleh try juga benda ni dekat website mouse accuracy. Yes, mouse accuracy. Tapi tadi saya ada tersalah klik sebenarnya tadi. Okay, so result dia saya dah bagi tahu yang saya tersalah klik satu kali tadi. 41 hit, 52, 41 hit, 10 misses. Lepas tu 244 score, 79% efficiency dan click accuracy 98%. Ni just kita cakap dia bukanlah tepat, tapi untuk dapatkan idea dia punya ketepatan tu macam mana ni lah dia, sebab ada faktor luar iaitu saya punya personal. So kesimpulan saya untuk ketiga-tiga mouse dari TechWare ni, sekejap saya tukar sudut kamera. Alright, kesimpulan untuk EXO gaming mouse ni,
The good things about mouse ni, yang pertama dia ringan. Walaupun apa yang diiklankan dekat dia punya kotak 69 gram ni tak tepat dengan fizikal yang sebenar, but still mouse ni dalam kategori mouse yang ringan. Kemudian dari segi dia punya design, saya boleh kata ini antara mouse yang datang dengan design elegant, simple, clean looks lah. Lepas tu BBNU, budak-budak baru nak up mesti suka dengan mouse ni sebab dia ada RGB bosku. RGB, kita boleh tukar mode RGB dia. But saya nak persoalkan tindakan Techwear. Kenapa mereka perkenalkan 3 SKU mouse untuk satu line up dengan design yang sama? Bagi saya EXO Plus tak patut wujud dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab perbezaan dia tak ketara sangat kalau kita nak compare dengan EXOL dan juga Elite. Dia punya design sebiji sama, technical spec ada upgrade sikit, but still not worth untuk anda bayar lagi RM20 ataupun RM30 untuk beli EXO Plus ni. Bagi saya, kalau anda nak beli EXO gaming mouse ni, anda patut beli EXOL yang murah, ataupun kalau anda kejar kepada specification yang mantap, anda boleh beli EXO Elite ni. Saya nak buat satu suggestion kepada Techwear. Instead of anda buat satu line up gaming mouse dengan design yang sama macam ni, why not anda buat 3 lagi option yang berbentuk berbeza, yang bentuk dia berbeza mengikut cara orang guna. Sama ada claw punya design, lepas tu fingertip punya design, ataupun palm punya design lah. Baru saya rasa berbaloi untuk ditawarkan banyak SKU pada user lah. But it's still personal opinion saya. Dan kalau anda perasan, sepanjang review kali ni, saya compare mouse tiga-tiga Techwear punya mouse ni. Okay, ni Techwear Elite dengan MM710. Ada 2 sebab utama. Okey, sebab yang pertama ialah sebab inilah mouse yang saya guna setiap hari. Jadi mouse ni yang paling dekat dengan saya, dan juga dia punya design, honeycomb punya design sama dengan EXO punya line up ni. Okey, sebab yang kedua ialah saya nak cuba sampaikan satu message kepada anda, iaitu MM710 harga jualan dia ialah 189, manakala EXO Elite harga dia RM139 Malaysia. Untuk dapatkan performance yang sebagus ni, Cooler Master terpaksa jual dengan harga yang mahal. Manakala Techwear offer dengan harga 139, dia punya sensor sama bagus dengan MM710, dan yang paling penting dia ada RGB. Jadi untuk Cooler Master sebenarnya kita tak boleh nak compare dengan MM710, kita kena compare dengan MM711. So kalau anda berminat untuk beli EXO gaming mouse ni, anda jangan beli EXO Plus, anda beli EXOL ataupun EXO Elite. Ini yang berbaloi untuk anda beli. Kalau anda nak beli, anda tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda beli dekat Mona Lisa, support sikit bosku. So itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh DM saya dekat IG, ataupun anda boleh bercakap dengan pembantu saya dekat saya punya Facebook page. Nampak tak? Power tak? Ada pembantu. Okay. So, itu saja dari saya. Bereboh. Jumpa lagi. Pam!